Yang Allah SWT pandang ialah orang soleh. Tak kira lah orang soleh tu dari kalangan mana sekalipun, itu yang dia pandang. Kalau tidak, pada pandangan Allah SWT manusia ni seperti hampas saja. Hampas kita nak agak dia. Kalau hampas kita nak makan pun tak boleh, tak lalu kalau hampas. Begitulah juga dengan manusia ni dari segi penilaian Allah SWT. Jadi penilaian Allah SWT itulah penilaian yang betul. Adapun penilaian orang ni itu tak betul. Bukti tak betul tu banyak benar lah. Orang-orang yang terpedaya dengan dunia ni, sampai bagi anak dia, katakanlah contohnya tahu-tahu lepas pada tu kena akut lain, barulah garu kepala, sakit kepala, barulah tahu palsunya, barulah tahu tidak ada nilainya. Allah SWT tak pandang hak lagu tu. Sebab apa? Tidak menjamin kebaikan kalau orang tu semata-mata ada kaya. Kebahagiaan tidak jamin. Kalau kita terpedaya, habis kenalah kita. Dengan sebab itu jangan dipandang dari sudut itu. Jangan dipandang dari sudut itu. Kena tengok dia baik ke tidak. Setelah dia baik, soleh, barulah tengok yang lain. Kalau dia ada harta, alhamdulillah, baguslah. Ataupun dia ada pangkat, alhamdulillah, baguslah. Sebab dia akan buat sesuatu yang baik. Dia tidak duduk saja orang baik ni. Kalau dia ada pangkat pun dia guna pangkat dia, kedudukan dia untuk buat kebaikan. Baru ada nilai di sisi Allah SWT. Begitu juga kalau dia ada harta pun, harta dia tu dia tidak buat koseh, tapi dia buat untuk kebajikan, baru ada nilainya di sisi Allah SWT. Ini bab fitnah harta yang perlu dijauhi. Jadi harta ni pun satu ujian juga. Ni biasanya dalam dunia ni semua orang duduk cari harta lah. Tetapi ingatkah kita bahawa harta benda itu adalah fitnah? Fitnah yang perlu kita berjaga-jaga, berwaspada. Tengok firman Allah SWT, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Ini sebagai menguatkan dakwaan dialah Imam Bukhari buat mari ayat ini. Sesungguhnya harta benda kamu dan anak pinak kamu adalah fitnah, yakni ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia mari hadis pula, hadis Abu Hurairah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah, rugilah, binasalah, sia-sialah hidup abdud dinar wa dirham. Hamba dinar dan dirham. Dinar dan dirham ni wang ringgit lah kita kata. Hamba wang ringgit, dinar wang emas, dirham wang perak. Maksudnya kalau kita kata wang ringgit lah. Rugilah, sia-sialah hidup hamba wang ringgit, hamba qatifah. Qatifah ni kain, pakaian baldu. Maknanya orang yang hidup dalam keadaan penuh nikmat lah, penuh kemewahan. Pakai tu pakaian yang lembut-lembut, baldu pakai. Lembek pun beldu, baju pun beldu, semua beldu. Ataupun yang lembut-lembut lah. Wal khamisah, kain selimut yang halus, yang mahal harganya. Ni rugi. In u'tiya radiyah, kalau diberikan kepada dia sesuatu, yakni harta benda dunia, suka hatilah dia. Kalau tidak diberikan, dia marah. Dalam Quran pun ada sebut ni, fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tau minha idza hum yaskhatun. Dalam Quran pun ada sebut. Tapi hak dalam Quran itu disebutkan itu berkaitan dengan orang munafik. Seseolahnya hadis ini pun ada kaitan dengan orang munafik juga. Maknanya orang yang lagu ni mementingkan sangat dunia ni sebenarnya orang munafik. Dalam Quran Allah SWT sebutkan fa in u'tu minha radu. Kalau diberikan kepada mereka daripada harta benda dunia ni, kalau kerajaan bagi apa-apa, suka. Kalau kerajaan tak bagi, sumpah kerajaan. Idzahum yaskhatun, marah pula pada kerajaan. Yang ni zaman Nabi SAW dulu orang munafik lagu tu lah. Begitu juga bila-bila pun lagu tu. Maknanya kesetiaan dia, kepatuhan dia dan segala-galanya bergantung dengan benda. Yang macam ni tak kena. Di zaman Nabi SAW dulu yang sifat lagu ni ialah orang munafik. Orang Islam tidak macam tu. Ada Nabi SAW bagilah, tak apa. Kalau tak ada pun tak apa. Begitu sifat orang Islam dengan dunia ni. Tidak kata apabila tak dapat dunia ni terus mengamuk selalu. Tidak macam tu. Sifat dia macam tu. Kalau macam tu sifatnya, maka
rugilah, sia-sialah hidup dia, sia-sia hidup. Sebab hidup ni sepatutnya kita dapat mengambil bekal untuk akhirat. Ada pun orang seperti ni tak ada dapat apa-apa daripada kehidupan ini, bahkan dia soal pula ada. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Nabi SAW bersabda, kalau anak Adam yang ada 2 lembah harta, dia akan cari lagi yang 3. Nak cerita yang tak cukup manusia ni, tak cukup, tak serayak lah. Kita orang biasa ni begitu juga. Orang hak kaya, hak lebih dah tu, lagu tu juga kau tak cukup, kau duduk mikir lagi serabut. Begitulah mana nak cerita sifat dunia ni. Itulah yang dikatakan tipu daya dunia. Tipu daya dunia. Baru penuh perut atau rongga anak Adam ini apabila dia mendapat tanah, maksudnya dia mati, baru habis cerita. Kalau selagi tidak mati itu macam-macam lah rancangan, macam-macam lah kehendak dia tu, kehendak kepada dunia. Tetapi dia sebut, semua hadis-hadis ini dia sebut wa yatubullahu ala man tab, artinya perasaan, keinginan yang berlebih-lebih sangat itu adalah satu kesilapan. Hendaklah kita bertaubat, dan kalau kita bertaubat, Allah menerima taubat orang yang bertaubat kepadanya. Mana tak boleh ada sifat tu bahaya, bahaya ada sifat tu. Kalau ada sifat tu lah, kerana ada sifat tu lah, maka orang boleh buat macam-macam benda-benda yang salah. Di sisi agama, di sisi dunia pun salah juga dia boleh buat. Malu pun tak apa, biar malu. Naik mahkamah pun tak apa, asal boleh berjuta, tak apa. Akhirnya dia tahu lepas juga. Manusia sanggup buat apa saja. Kadang ni lah, kadang ikut error. Itu adalah satu dosa juga tu, dosa. Kita kena bertaubat lah kalau ada sifat macam tu. Seterusnya, mana Nabi SAW selalu baca ni, sehingga Ibnu Abbas ingat Quran kau ataupun tidak, tapi dia tak pastilah. Dia dalam hasyiah ni disebutkan macam-macam. Ada yang mengatakan ini Quran dulu, yang dimansuhkan tilawah dia. Ada yang mengatakan tidak, sahabat-sahabat sendiri pun tidak pasti adakah Quran atau tidak, kerana selalu Nabi SAW sebutkan itu. Kemudian bunyi dia tu pun ada macam berirama begitu. Wala yamla'u 'aina ibni Adam illa turab wa yatubu Allahu 'ala man tab. Tengok kan baba akhir dia tu, seperti mana dalam Quran sering kali kita jumpa yang seperti itu. Yang ni ketika sahabat itu belum lagi biasa dengan bahasa Al-Quran, dia berasa dekat-dekat ni macam Quran kau tidak, dia tidak pasti. Ini bukan bermakna semua sahabat itu tidak pasti. Adalah setengah-setengah sahabat, terutama Ibnu Abbas ini pada masa itu dia masih kecil lagi. Jadi sahabat-sahabat yang lain dia tahu, sebab kalau ayat Quran Nabi SAW suruh tulis dah lah. Lepas tu Nabi SAW baca lah dalam semaya. Pernah ke Nabi SAW baca ni dalam semaya? Kalau selagi dia tidak baca dalam semaya, tak ada keliru tu, sahabat-sahabat tak keliru. Sebab itulah Nabi SAW ni, kita baca dalam hadis-hadis ni, bukan dalam semaya fardu saja dia baca panjang ayat tu, semaya-semaya sunat pun dia baca derah. Tujuannya supaya sahabat-sahabat tahu mana ayat Quran, mana ayat Quran, hak mana hak baru tu, hak mana hak sudah lama dah tu, dia tahu. Hak ni tidak pernah dibaca dalam semaya, maka tidak keliru lah. Cuma dari satu segi supaya Al-Quran ni selalu dibaca, hak ni pun selalu disebut oleh Nabi SAW. Dari segi tu, mana sehingga setengah-setengah tu menyangka adakah Quran ataupun tidak. Kalau nak kira sebenarnya tidak ada keraguan. Lepas tu dia kata saya mendengar Ibnu Zubair menyebutkan ini di atas mimbar. Maknanya hadis sebagai hadis Nabi SAW lah, bukan sebagai Quran. Seterusnya 2, 3, 4 hadis ni serupa lebih kurang. Cumanya dalam yang pertama dia kata rongga anak Adam tidak akan penuh, rongga anak Adam. Yang kedua tidak akan penuh mata anak Adam. Yang ketiga tidak akan penuh diri anak Adam. Dan seterusnya tidak akan penuh mulut anak Adam. Macam-macam. Maksud semuanya sama. Yang ni manusia ni kalau mati baru itulah kinayah kepada mati, penuh dengan tanah tu.
Tidak akan